Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semalam, bekas Perdana Menteri Najib Tun Razak telah file semakan kehakiman ataupun judicial review di dalam mahkamah berkait dengan hukuman penjara dia. Mengikut apa yang Najib telah file, pada 29 hari bulan Januari tahun ini, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Pahang telah berkenan untuk meringankan hukuman Najib dari 12 tahun penjara diturun ke 6 tahun dan 120 juta denda diturun ke 50 juta dan hukuman penjara di dalam penjara Kajang ditukar kepada house arrest ataupun tahanan di rumah. Apa yang Najib telah diberi dan apa yang telah diumum oleh kerajaan ialah hanya hukuman penjara dikurang ke 6 tahun dan denda dikurang ke 50 juta. Tapi tahanan dalam penjara ditukar ke tahanan di rumah, tidak diberi atau tidak diumum. Apa yang Najib kata, ini disorok dari orang ramai. It was kept a secret from the public. Jadi, Najib telah dinafi hak iaitu yang telah diperkenan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. The Agong has consented to the reduction of jail sentence, reduction of fine, and to changing detention in prison to detention at home. Tapi yang ketiga tu, penjara penjara 6 tahun ditukar kepada house arrest ataupun tahanan di rumah, tidak diberi. Ini mengikut Najib file. Dan dikatakan Syafiee Abdullah, lawyer Najib, telah juga di dalam permohonan tersebut telah juga kemukakan atau lampirkan surat dari Agong. Saya tak boleh komen betul ke tidak. Saya tidak tengok surat tu. Dan yang dikatakan surat Agong tu yang telah diberi kepada lawyer Syafiee Abdullah tidak diumum, tidak didedah. Jadi perkara tu di dalam mahkamah. Adakah perkara ni akan didedah sehari dua lagi? Sebab yang saya tahu, apa yang kita file di mahkamah akan menjadi public document, maknanya kita boleh access dokumen tersebut. But so far I have not seen lah. Tapi yang saya dah tengok ialah dua dokumen lah. Satu ialah permohonan dan satu ialah penyataan. Permohonan Najib ke mahkamah saya telah pun publish di Malaysia Today, dan juga penyataan, the statement, both saya dah publish di Malaysia Today. Tapi surat Agong tu belum lagi. Kalau saya dapat, insyaAllah saya akan publish lah. So the thing is this, ini menimbulkan satu soalan ataupun dua soalan. Satu soalan, betul ke Najib bukan saja dikurangkan hukuman dari 12 tahun ke 6 tahun dan denda dari 120 juta ke 50 juta. Or was it 210 juta? Sorry. Mungkin saya silap. I think it's 210 or 120 million. Tak ingat dah. Anyhow, diturunkan ke 50 million. So, betul ke perkara tu berlaku? Betul juga ke yang hukuman penjara di Kajang ditukar kepada hukuman tahanan di rumah, house arrest or home arrest? Kalau betul, sebab apa tidak diberi dan sebab apa tidak diumum? Benda ni dirahsiakan dan sekarang rahsia ni telah terkeluar, telah bocor. Jadi Najib telah file permohonan untuk
judicial review, semakan kehakiman atas keputusan tersebut. And sekira betul lah misalan, memang betul Agung telah beri 3 perkara. Kurangkan hukuman penjara, kurangkan hukuman denda dan tukar penjara di Kajang ke tahanan di rumah. Adakah wajib kerajaan memberi? Sebab ini perkenan Agung, iaitu Agung telah perkenan untuk memberi pengampunan kepada Najib. Tapi adakah kuasa kerajaan untuk setuju atau tak setuju? Kalau ikut perlembagaan, dia hanya kata Agung ni ada kuasa untuk beri. Dia tidak kata kerajaan diwajibkan, compulsory, kerajaan kena setuju. So kalau baca perlembagaan yang saya tengoklah, maknanya kuasa Agung untuk beri pengampunan ataupun kalau tak pengampunan penuh pun, kekurangan atas hukuman yang telah pun diberi kepada Najib. Both hukuman penjara dan juga hukuman denda dikurangkan. Dan kerajaan telah maknanya melaksanakanlah perkenan tuanku tadi. Tapi adakah wajib kerajaan ikut atau walaupun Agung telah perkenan, kerajaan boleh setuju atau tak setuju? Yang itu saya tak clear. Mungkin lawyer boleh jawab bahawasanya kalau Agung perkenan, maka benda ni menjadi wajib. Ataupun kerajaan boleh ikut atau tak payah ikut. Itu I'm not clear. So itu satu. Kalaulah misalnya nombor 1, memang betul Agung bukan saja telah kurangkan dia punya hukuman penjara dan hukuman denda, tapi juga telah tukar hukuman penjara ke tahanan di rumah, dan sekiranya wajib dilaksanakan oleh kerajaan, maka mahkamah kena lulus permohonan Najib lah untuk ditukar hukuman dalam penjara Kajang ke tahanan dalam rumah. The court has to agree and consent, mana Najib boleh balik rumah lah kalau dia menang kes dia ni. Itu satu. The other thing is, kalau misalan memang betul lah perkara ni berlaku, iaitu Agung telah perkenan, consented, that Najib jail sentence ditukar kepada house arrest, dan kerajaan atas budi bicara kerajaan setuju ke tak setuju, dan kerajaan tak setuju. Ini boleh dikatakan satu tindakan politik. Dan kita tak boleh salah kerajaan kalau sekiranya Najib nak terus ditahan di dalam penjara dan bukan di rumah. Sebab apabila dia diberi house arrest, ditukar ke house arrest, Najib dapat akses kepada ramai orang. And the problem is, maknanya ini akan memperkuatkan lagi kedudukan politik Najib. It will strengthen Najib's political stand lah. Dan ini satu perkara kerajaan tak boleh nak terima. Very hard for the government to agree. Sebab sekarang ni, persepsi ramai lah, orang ramai, even orang kuat UMNO sekalipun lah. UMNO lemah. UMNO lemah kerana Zaid Hamidi. Dan kalau nak selamatkan UMNO, maka Najib perlu ambil alih kepimpinan UMNO. Najib has to take back the leadership of UMNO. Kalau tidak, UMNO tidak akan naik. Dan sekira silap-silap tak buat sesuatu dalam masa 2-3 tahun ini, UMNO mungkin kalah teruk dalam PRU 16. 3 tahun atau 3 tahun setengah akan datang. Begitu drastik lah. Persepsi orang ramai terhadap UMNO, iaitu UMNO might lose the next election. Ataupun tidak boleh menang 26 kerusi pun macam dulu. Kali pertama dalam sejarah UMNO kalah teruk, dan silap-silap kali ni 20 kerusi pun susah nak menang. Itu persepsi. Dan kita akan tengoklah
sekira berlakulah 6 pilihan raya kecil parlimen lepas raya ni, dan 6 kerusi ahli parlimen bersatu tu kena dipertanding semula, dan bersatu atau PAS sudah tentu akan masuk. Siapa dari Pakatan Harapan yang akan masuk UMNO atau PKR? Dan sekira UMNO klaim 6 kerusi tersebut dan bertanding lawan Perikatan Nasional, tak kisahlah PAS ke Bersatu ke. So UMNO lawan Pembangkang, dan sekira UMNO tak menang 6 kerusi itu, maknanya confirm lah UMNO's finish. Kita boleh baca talqin untuk UMNO lah kalau perkara itu berlaku. Tapi belum tahu lagi lah. Adakah speaker akan isytihar, akan declare bahawasanya 6 kerusi parlimen tersebut yang sedang dipegang oleh ahli parlimen bersatu ataupun bekas ahli parlimen bersatu, adakah 6 kerusi tersebut dikosongkan dan PRK akan diadakan untuk 6 kerusi ataupun 6 kerusi itu kekal. Walaupun ahli parlimen tu sekarang sudah berpaling tadah ataupun sudah meninggalkan parti mereka. Tak kisahlah mereka letak jawatan atau dibuang, maknanya mereka ni bekas ahli bersatu. So itu speaker belum buat keputusan, kita belum tahu lagi lah apa akan berlaku. Tapi sekira tidak dikosongkan, dan walaupun mereka ni terus menyokong kerajaan, tapi tindakan tidak diambil, maka ini akan membuka ruang untuk kemungkinan orang UMNO sendiri akan lompat dan sokong Pembangkang. So itu satu lagi isu yang saya telah bincang lah sebelum ni. So the issue now is apa akan berlaku kepada Najib kalau sekira mahkamah setujulah bahawasanya benar Agong bukan saja kurangkan hukuman denda, hukuman penjara, tapi telah titah ataupun perkenan bahawasanya hukuman penjara kajang ditukar kepada tahanan di rumah atau house arrest, dan Najib dibebaskan dari penjara dan dihantar balik ke rumah untuk nak habiskan hukuman dia. Hukuman berapa tahun lagi tinggal ni? Dari 6 tahun tu ada beberapa tahun lagi tinggal. Maknanya Najib duduk di rumah lah. Will sit comfortably at home. So Najib masih boleh bergiat. Sebab saya tak tahu. Ini kali pertama ni, house arrest ni belum berlaku lagi. Dalam sejarah Malaysia lah, negara lain ada house arrest. Ada juga house arrest dia letak ni tracker dekat kaki. So you bebas lah, you boleh berjalan dalam kawasan rumah you, termasuk dalam garden you ke, you nak buat gardening ke apa, boleh lah. Bukan maknanya kurung dalam rumah tu bilik tidur, tak ada lah, within your area. So kalau garden you besar tu, you boleh meraya lah, dia berkata garden you. Dan adakah ini bermakna orang ramai, public tak boleh pergi rumah jumpa dia? Saya tak tahu. Sebab we have not had house arrest punya ni insiden dulu. Tapi saya tahu di luar negeri bila house arrest tu, makna orang ramai bebas berjumpa kita di rumah. So Najib boleh secara tak langsung boleh bergiat semula di dalam politik. Walaupun he's considered under arrest or under detention, home arrest or home detention. Tapi dia bukanlah macam di penjara kajang, di mana you nak masuk penjara tu ada protokol dan sebagainya. So what is the protocol for house arrest? Kan ahli UMNO, pemimpin UMNO bebas keluar masuk berjumpa. Najib boleh pengerusikan mesyuarat. Mereka boleh adakan perbincangan strategi politik. Dan berjumpa juga dengan, mungkin Najib boleh berjumpa dengan Anwar Ibrahim, pemimpin-pemimpin kerajaan.
I don't know. Until kita tahu the terms of the house arrest, syarat tahanan di rumah diumum, kita makna hanya boleh speculate lah. Kita tak tahu for a fact what is the terms of house arrest. But it's very interesting. Kalau mahkamah setuju dengan Najib bahawasanya ini Agung telah titah, Agung telah perkenan dan perlu diberi ke Najib, we're going to see a whole new scenario emerge. Dan ini akan menyebabkan Zaid Hamidi tidak lagi relevan. People will say Najib is back. Najib is back in control of UMNO. And we can move forward without Zaid Hamidi. So this is going to be a death blow lah for Zaid Hamidi if Najib is given house arrest. Untuk nak complete, nak selesaikan dia punya hukuman penjara. But apa implikasi kepada kerajaan, terutama sekali ke Anwar Ibrahim? Adakah ini akan menyebabkan Anwar Ibrahim menjadi lemah? Dia punya control over the government will become weak? Ataukah adakah ini akan memperkuatkan lagi Anwar? Which way is it going to go? Is it going to be negative or positive for Anwar? Ini kita tak tahu. Sebab sekira Najib diberi tahanan di rumah, house arrest, dan Najib boleh secara tak langsung in control of UMNO again and coordinate aktiviti UMNO, termasuk makna mengadakan mesyuarat dan sebagainya, bebas untuk berjumpa dengan pemimpin politik. So mungkin UMNO kuat semula, UMNO boleh tarik balik sokongan Melayu. So perikatan yang sekarang ni ada dalam 70 ataupun 70% lebih sokongan Melayu. Sokongan Melayu terhadap perikatan baik UMNO, baik PAS ke Bersatu tu akan menurun. Dan orang Melayu akan kembali ke UMNO. Dan oleh kerana UMNO duduk dalam kerajaan, maka kerajaan secara tak langsung, kerajaan juga akan jadi lebih kuat. Sebab sokongan Melayu kalau pada Pakatan Harapan sahaja dalam 11-12% sahaja. Tak cukup. Untuk nak cukupkan sokongan Melayu, kena sumbangan UMNO. Jadi kalau UMNO pun lemah, maknanya sumbangan Melayu kepada Pakatan ni tidak ada lah. So, UMNO has to become strong and be part of the government. For Pakatan also to be strong. Dan sekira Najib ni dihantar balik ke rumah, akan menyebabkan UMNO ni kuat semula, is going to be a benefit, is going to be positive also kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Tapi perlulah Zaid Hamidi ni dikorbankan. But that is what the Game of Thrones is all about lah. So ada Najib ni, adakah dia ni akan jadi pawn in the Game of Thrones? Orang Melayu kata bidak lah, pawn in the Game of Thrones. Ataukah adakah Zaid Hamidi yang akan dikorbankan, akan menjadi kambing hitam? We shall wait and see. And this court case ni tidak lama lagi, and saya rasa court case ni akan mengubah senario politik Malaysia. Kalaulah mahkamah menolak, maka Najib kekal di dalam penjara. Itu juga akan membawa implikasi buruk kepada kerajaan dan kepada Anwar Ibrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera.